Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hadirin. Sebelum memulakan forum kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sihat, nikmat taufik, hidayah, inayah dan nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada hari ini berkumpulnya kita di sini untuk menghadiri forum agama yang akan membincangkan topik akhlak Islam, pergaulan bebas. Sebelum kita memulakan topik perbincangan forum kita pada hari ini, eloklah jika kita berkenal-kenalan dengan ahli panel yang akan menyertai forum kita pada hari ini. Saya Adina Aisyah binti Aris Kefli selaku moderator anda. Seterusnya kenalkan Alisha binti Muhammad Ruzi yang akan menjadi ahli panel pertama kita pada hari ini. Seterusnya Nurul Hadirah binti Ishaq sebagai ahli panel kedua. Dan yang akhir sekali, Nur Alia Maisara binti Rosti sebagai ahli panel kita yang ketiga. Baiklah, masuk ke topik kita pada hari ini iaitu akhlak Islam pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang besar dan serius yang sedang terjadi pada era ini. Fenomena pergaulan bebas ini menyebabkan akhlak manusia semakin lama semakin rosak. Contoh yang dapat saya berikan adalah pergaulan bebas antara para remaja lelaki dan perempuan masa kini sehingga terlupa bahawa mereka dilahirkan ke dunia adalah sebagai seorang Muslim. Kes-kes maksiat seperti pembuangan bayi, menyukai sesama jantina, berzina dan lain-lain telah menjadi salah satu budaya dalam negara kita, Malaysia. Oleh hal yang demikian, kita haruslah berbincang topik akhlak Islam pergaulan bebas ini supaya dapat menjadi panduan dan tauladan kepada kita semua dalam usaha menjadi insan yang cemerlang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang yang terbaik di antara kamu ialah orang-orang yang paling lanjut usianya di antara kami dan yang paling baik di antara kamu dari segi akhlaknya. Baiklah, untuk menjelaskan lagi pandangan dan pengetahuan kita tentang pergaulan bebas, saya ingin menjemput ahli panel pertama kita pada hari ini iaitu saudari Alisha untuk menjawab soalan apakah definisi pergaulan bebas dan apakah hukum pergaulan antara lelaki dan wanita. Silakan Alisha. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini, Adina Aisyah, yang petah berbicara dengan kata-kata yang menarik sebentar tadi. Baiklah, izinkan saya untuk meneruskan sesi perbincangan forum kita pada hari ini. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang definisi pergaulan dengan lebih terperinci. Pergaulan dalam bahasa Arab disebutkan sebagai ikhtilat yang berasal daripada kalimah khalata yakhtulu khaltan yang bererti bercampur. Maksud pergaulan dalam perbincangan ini boleh didefinisikan sebagai percampuran bebas antara wanita dan lelaki ajnabi tanpa ikatan yang sah mengikut syarak di satu tempat yang pada kebiasaannya membawa mereka berpandangan, bercakap dan berinteraksi. Menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fatwa Al-Muwasarah, menyebut bahawa pergaulan atau nama lainnya, ikhtilat, bermaksud percampuran di dalam perhubungan antara lelaki dan wanita. Maksud pergaulan menurut Muhammad Uqla pula adalah pertemuan antara dua individu atau lebih yang berlainan jantina tanpa kehadiran mahram di rumah atau selainnya kerana ada urusan keperluan yang syar'i serta berlakunya percakapan, pergaulan dan komunikasi. Jadi, apakah itu ajnabi? Untuk pengetahuan kalian, ajnabi ini adalah orang yang tidak ada pertelan darah dengan kita dan kita boleh berkahwin dengannya. Dalam erti kata lain, ajnabi adalah bukan mahram. Di sini ada lagi satu istilah yang sering menjadi kekeliruan bagi kita sebagai umat Islam, iaitu antara istilah mahram dan muhrim.
Mahram adalah orang yang haram dikahwini, manakala muhrim pula bermaksud orang yang sedang melakukan ihram haji ataupun umrah. Maka saya harap agar kalian semua jelas dengan perbezaan antara mahram dan muhrim. Ingin saya tegaskan di sini bahawa perempuan dengan lelaki ajnabi wajib untuk menjaga auratnya. Perempuan hanya boleh zahirkan muka dan tapak tangannya sahaja. Begitulah juga antara lelaki dan perempuan ajnabi. Kaum Adam tidak boleh tengok aurat kaum Hawa. Apatah lagi jika berdua-duaan yang dapat menimbulkan fitnah dalam kalangan masyarakat. Menjaga pergaulan dan tingkah laku merupakan suatu tuntutan dalam Islam. Perlakuan tersebut menggambarkan keindahan akhlak dan keluhuran budi pekerti yang disanjung tinggi dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, "Tidaklah aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, setiap Muslim hendaklah menjaga pergaulan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Namun begitu, disebabkan kecanggihan teknologi dan kemodenan dunia kita pada hari ini, pergaulan antara lelaki dan perempuan ini boleh berlaku dalam dunia maya juga. Pelbagai aplikasi dan media sosial yang ramai orang gunakan seperti WhatsApp, Instagram, Telegram dan banyak lagi yang dapat dijadikan sebagai platform kita untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan atau orang asing. Seterusnya saya bergerak ke satu persoalan yang sering menjadi tanda tanya untuk topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu apakah hukum pergaulan antara lelaki dan wanita. Pada asalnya, hukum pergaulan antara lelaki dan wanita adalah haram. Namun ia menjadi harus jika terpaksa atau ada keperluan-keperluan lain yang dibenarkan syarak. Sebagai contoh, mana-mana wanita atau lelaki yang keluar rumah untuk menjalankan sebarang urusan seperti bekerja, belajar, berjual beli dan bersukan adalah dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat-syaratnya? Antara syarat-syarat pergaulan berlainan jantina adalah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, betulkan matlamat, tidak bersentuhan, menjaga aurat, menjaga adab percakapan dan menjaga jarak antara lelaki dan perempuan. Oleh yang demikian, saya menyeru semua yang mendengar forum ini untuk menjaga batas pergaulan kita dengan ajnabi, tidak kira di mana-mana kita berada, agar kita terhindar dengan keburukan-keburukan pergaulan bebas yang semakin berleluasa di negara kita, lebih-lebih lagi dalam kalangan anak muda pada hari ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Alisha di atas penerangan sebentar tadi. Benarlah kata saudari Alisha, dan saya ingin satu poin Alisha sebentar tadi berkenaan kecanggihan teknologi dan kemodenan dunia kita pada hari ini telah menyebabkan pergaulan antara lelaki dan wanita pada hari ini semakin menjadi tidak terkawal, kerana perkara ini boleh dilakukan di mana-mana dan pada bila-bila waktu sahaja. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita perlulah menolak serta bijak berfikir, iaitu dengan memanfaatkan teknologi demi kebaikan diri sendiri, bukannya menggalakkan diri sendiri untuk terjebak dalam kancah perzinahan. Memang jelas lagi pergaulan antara lelaki dan wanita. Ada segelintir situasi pergaulan antara lelaki dan perempuan dibiarkan di dalam Islam. Oleh itu, saudari Nurul Hadira binti Ishak, bolehkah anda memberi contoh-contoh pergaulan yang diharuskan? Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Cik Adrina. Terima kasih juga telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Baiklah, di dalam kehidupan ini, dalam melaksanakan sesuatu tugasan pasti akan ada berlakunya pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Sebagaimana yang diulas oleh ahli panel satu kita, iaitu Encik Alisha, bahawa pada asalnya hukum pergaulan ini adalah haram menurut Islam, namun ia menjadi harus sekiranya terpaksa atau ada keperluan. Pergaulan antara lelaki dan perempuan ini diharuskan apabila terpaksa atau nama lainnya darurat. Contohnya, situasi di mana seorang wanita sedang lemas dan terdapat hanya seorang lelaki yang boleh memberi bantuan pernafasan, maka hukumnya adalah harus untuk lelaki itu melakukan pergaulan dengan memberi bantuan pernafasan dan menyelamatkan wanita itu. Seterusnya, pergaulan antara lelaki dan perempuan yang diharuskan ialah kerana keperluan tertentu yang harus dilaksanakan seperti pergaulan dalam urusan jual beli yang dibenarkan oleh syarak, melakukan kerja kehakiman, melayan tetamu, kerja-kerja jihad dan lain-lain. Rakan sekalian, kita wajarlah mengikut dan bergaul mengikut syariat yang ditetapkan agar kita dapat mencegah daripada berlakunya fitnah dan khalwat.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat 32 surah Al-Isra ini adalah pedoman untuk lelaki dan wanita yang beriman untuk menjauhi zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji yang mendatangkan penyakit dan merosak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Oleh hal yang demikian, wajarlah rakan-rakan sekalian mengikut syariat dalam pergaulan supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih, dan contoh yang cukup baik yang diberikan oleh saudari Hadira sebenar tadi. Pergaulan antara lelaki dan wanita yang diharuskan dapat memberi kesan yang baik kepada kedua-dua belah pihak dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jelaslah bahawa Islam itu mudah dan tidak membebankan umatnya. Baiklah, sekarang kita sudah tahu contoh-contoh pergaulan yang harus dipatuhi. Namun, pergaulan yang berlaku di antara lelaki dan wanita yang diharuskan pasti mempunyai syarat agar tidak menimbulkan fitnah dan tidak terjadinya perkara yang buruk. Jadi, saudari Alia Maisarah, bolehkah anda menerangkan apakah batas-batas pergaulan yang perlu dipatuhi ketika pergaulan antara lelaki dan wanita sedang berlaku? Terima kasih kepada moderator Alina Aisyah. Seterusnya, saya akan mengupas tentang batas-batas pergaulan yang perlu dipatuhi. Pertama sekali, menundukkan pandangan. Untuk pengetahuan semua, cuci mata merupakan istilah yang sangat familiar dalam masyarakat kita kini. Lebih-lebih lagi dalam kalangan generasi muda yang menjadikannya sebagai trend untuk menghiburkan diri dan melepaskan beban fikiran dari segala bentuk persoalan kehidupan yang melanda. Tidak dinafikan, memang memandang wanita cantik itu menyeronokkan. Begitu juga wanita memandang lelaki yang tampan dan serasa cukup menyedapkan mata. Tradisi cuci mata ini pula kemudian secara normatif membuat pandangan mata menjadi tidak terkawal, liar, bahkan mengundang fikiran-fikiran negatif terhadap orang lain melalui fizikal mereka dan seterusnya menjadi pemicu munculnya pelbagai tindakan yang melanggar hukum-hukum agama. Sebagai contoh, cukup dengan membuka akaun Instagram wanita yang diidamkan untuk mencari gambar profilnya yang cantik, dan bagi lelaki yang berpenyakit hatinya sanggup beronani dengan melihat gambar-gambar tersebut. Perisai bagi penyakit ini adalah ghadul bas atau menundukkan pandangan. Islam telah mengajar agar kedua lelaki dan wanita agar menundukkan pandangan, khususnya bagi anak-anak muda. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Surah An-Nur ayat 30. Sebagaimana hal ini juga diperintahkan kepada kaum wanita beriman. Allah berfirman, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Surah An-Nur ayat 31. Jika diperhatikan, dua ayat tersebut memerintahkan untuk menundukkan sebahagian pandangan dengan menggunakan huruf ni. Tetapi dalam hal menjaga kemaluan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakannya kerana masih memberi kelonggaran walaupun sedikit bagi mengurangi kesulitan dan melindungi kemaslahatan. Seterusnya, zina bermula dari pandangan yang penuh nafsu yang mungkin ramai bagi kita merasakan bahawa ianya tidak ada apa-apa. Akhirnya menyebabkan terlahirnya bayi-bayi terlarang atau boleh disebut sebagai anak luar nikah. Bayi-bayi yang tiada dosa ini telah dibunuh dengan kejam oleh manusia-manusia yang tidak berhati perut. Oleh itu, peliharalah mata kerana dari matalah bermulanya segala dosa, dan bertahanlah di saat godaan itu menarik pada mata kita, serta kuncilah keinginan itu agar tidak menjadi semakin liar dan sukar dikawal. Sesungguhnya menahan pandangan adalah lebih ringan daripada menahan siksaan yang disebabkan olehnya. Seterusnya, yang kedua, menutup aurat. Seperti yang diketahui oleh semua umat Islam, aurat atau dalam bahasa Arab, aurah ialah bahagian yang menjadi aib pada tubuh badan yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh orang lain. Aurat dinamakan aurat kerana mendedahkan dan melihatnya adalah sesuatu yang tercela. Selanjutnya, di sini saya mahu menyatakan bagi lelaki, aurat yang wajib ditutup ialah kawasan di antara pusat dan lutut, manakala bagi aurat perempuan pula meliputi seluruh anggota tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Islam adalah agama yang sangat mudah.
Ini adalah kerana wanita dibenarkan memakai apa sahaja pakaian asalkan pakaian tersebut mengikut syariat Islam. Tetapi Islam telah menggariskan panduan berpakaian menurut syarat seperti berikut, iaitu yang pertama, longgar, tidak sempit atau ketat hingga menampakkan bentuk tubuh badan. Kedua, diperbuat daripada kain yang agak tebal dan tidak nipis atau jarang yang boleh menampakkan bayangan tubuh badan dan akhirnya tidak menyerupai lelaki. Di samping itu, apa yang dapat kita lihat sekarang, golongan remaja zaman kini yang kebanyakannya memang memakai tudung atas dada. Bagi mereka, ianya merupakan perkara biasa, malah berasa bangga menayangkan aset penting mereka di hadapan orang lain. Seterusnya, ajnabi terutamanya akan tergoda untuk melihat terus dengan nafsu dan akhirnya terjebak ke dalam zina. Bahkan yang telah menutup aurat dengan sempurnanya juga masih dapat menaikkan syahwat mereka. Ini kan pula mereka yang hanya menutup sebahagian sahaja. Oleh itu, kita semua tidak kira lelaki atau perempuan mestilah menutup aurat dengan sempurna yang telah diwajibkan dalam Islam supaya tidak menyesal di kemudian hari yang boleh menghancurkan kehidupan seseorang. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan dari Abu Daud Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang lelaki memandang aurat lelaki, begitu juga dengan wanita jangan melihat aurat wanita. Yang terakhir, tidak berhalwat atau berdua-duaan tanpa mahram juga merupakan salah satu daripada batas-batas pergaulan yang perlu dipatuhi. Khalwat atau menyendiri dengan wanita asing yang ini bukan mahram merupakan bentuk kemungkaran yang sangat berbahaya. Tetapi ibu bapa kini telah mengambil remeh soal ini sehingga kesannya adalah sebagaimana yang tertulis dalam pelbagai akhbar dan majalah, iaitu berupa tindakan kriminalitas seperti zina, pemerkosaan dan lain-lain. Dalam isu ini, kita semua jelas fahami bahawa berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram adalah suatu perbuatan yang haram lagi ditegah dalam Islam, sama ada di tempat terbuka atau tersembunyi. Dari Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda, maka jangan sekali-kali seorang lelaki bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya kerana yang ketiga ialah syaitan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Contohnya, seorang perempuan yang masuk ke dalam masjid yang mana di dalamnya ada seorang lelaki, maka ia tidak termasuk dalam kategori khalwat kerana masjid merupakan tempat yang sentiasa dimasuki oleh setiap orang pada adat kebiasaannya. Demikianlah juga jalan atau selain yang menjadi laluan orang ramai. Berbeza dengan tempat-tempat tidak menjadi laluan orang ramai yang ini terpencil dan sunyi. Seterusnya, saya dapati bahawa para fuqaha turut menyatakan beberapa keadaan yang dibolehkan untuk seorang lelaki itu berdua-duaan dengan wanita ajnabiyah. Antaranya ialah apabila lelaki itu menjumpai seorang perempuan yang sesat di jalanan atau seumpamanya, maka diharuskan kepadanya untuk menemankan perempuan itu. Bahkan merupakan tuntutan kepadanya melakukan hal sedemikian jika dia merisaukan keselamatan perempuan tersebut. Dengan ini, janganlah kita semua berdua-duaan dengan bukan mahram jika tiada keperluan. Terima kasih. Terima kasih saudari Alia atas penerangan sebentar tadi. Kita sebagai umat Islam haruslah mematuhi batas pergaulan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan fitnah dan terjerumus dalam kancah perzinaan. Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penerangan ketiga-tiga ahli panel sebentar tadi, dalam dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan dua kaum yang berbeza jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Dia juga telah mencipta syariat untuk mereka. Di dalam kehidupan ini, dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang melibatkan tugasan-tugasan sekolah maupun tugasan-tugasan kerja, pasti akan berlakunya pergaulan di antara lelaki dan perempuan di dalam masyarakat kini. Seperti yang kita semua maklum, setiap perkara yang dilaksanakan pasti akan ada hukum-hukumnya. Perkara ini juga tidak terkecuali dalam pergaulan seharian kita. Sebagai umat Islam, kita seharusnya tahu bilakah masa yang diharuskan untuk bergaul antara lelaki dan perempuan dan apakah batas-batasnya. Allah melarang pergaulan antara lelaki dan perempuan yang sia-sia, dan jika keadaan mengharuskan pergaulan antara lelaki dan perempuan, hendaklah kita menurut perintahnya dan memelihara maruah diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Kesan daripada pergaulan bebas yang tidak terkawal di Malaysia telah mencetuskan masalah kelahiran anak yang tidak sah tarafnya di negara ini.
Di sini saya ingin kemukakan statistik anak luar nikah di Malaysia. Sekurang-kurangnya 51,000 hingga 56,000 kes anak luar nikah dilahirkan setiap tahun atau 150 kes sehari seperti didaftarkan di dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Naib Presiden Gerakan Islam Ikatan Muslimin Malaysia, Profesor Dr. Zainul Rashid Zainuddin berkata, kelahiran anak luar nikah itu belum termasuk di kalangan individu yang menggugurkan kandungan mereka dan dianggarkan sebanyak 90,000 sehingga 100,000 kes setiap tahun menurut Persatuan Hak Kesihatan Wanita. Situasi ini semestinya tidak akan menjadi semakin baik, malah menjadi semakin parah akibat masyarakat yang terlalu ingin merasai kebebasan dunia dan memenuhi tuntutan nafsu semata-mata sehingga terlupa yang mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun telah dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang bagaimana seseorang itu harus bergaul dengan kaum yang berlainan jantina dengannya, namun masih berlakunya pergaulan bebas di negara Islam terutamanya Malaysia. Perkara ini dapat kita lihat saban tahun melalui surat khabar dan media massa seperti televisyen dan radio. Pergaulan bebas di antara lelaki dan wanita telah menjadi perkara biasa dalam kehidupan kini. Soal maruah telah mereka tolak ke tepi. Tidak semua pergaulan antara lelaki dan perempuan diharuskan. Ada juga pergaulan antara lelaki dan perempuan yang diharamkan atas sebab-sebab tertentu. Kini sekali lagi saya ingin bertanya kepada saudari Alisha untuk menerangkan bagaimanakah pergaulan yang diharamkan dalam Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan moderator saya kerana memberi saya peluang dan ruang untuk meneruskan perbincangan forum kita pada hari ini. Seperti yang kalian sedia maklum, hukum pergaulan boleh jadi harus ataupun haram mengikut sesuatu keadaan. Setelah rakan panel saya iaitu Nurul Hadira mengulaskan tentang pergaulan yang diharuskan dalam Islam, saya yakin semua orang yang sedang menonton forum ini pasti cakna dengan ciri-ciri pergaulan yang dibenarkan antara lelaki dan perempuan. Oleh sedemikian, saya akan berkongsi pula tentang pergaulan-pergaulan yang diharamkan dalam Islam. Isu pertama yang ingin saya kupaskan berkenaan topik ini adalah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang melampaui batas dan etika agama. Seperti satu riwayat oleh Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak boleh untuk seorang lelaki itu berdua-duaan dengan seorang perempuan melainkan bersama-sama dengan perempuan itu mahramnya. Jelaslah bahawa lelaki dan perempuan tidak boleh duduk secara berdua-duaan kerana ia adalah satu perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Oleh itu, sekiranya mempunyai sebarang hajat dan keperluan yang harus diselesaikan, maka perjumpaan tersebut boleh dilakukan tetapi hendaklah dilakukan secara berkumpulan atau secara beramai-ramai. Elakkan daripada berjumpa secara berdua-duaan. Namun sekiranya terpaksa dan urusan tersebut sememangnya melibatkan hanya dua pihak, maka perjumpaan secara berdua-duaan boleh juga dilakukan. Tetapi perjumpaan itu haruslah dilakukan di tempat yang umum, iaitu di tempat yang mempunyai ramai orang serta tidak sunyi yang tidak akan mengundang fitnah kepada kedua-duanya. Seterusnya, pergaulan yang terlibat dengan perkara maksiat dan mungkar seperti dadah, arak dan gejala sosial yang lain juga adalah pergaulan yang diharamkan dalam Islam kerana pergaulan tersebut akan memudaratkan kesihatan mental dan fizikal kita. Perkara ini akan menyebabkan otak kita tidak boleh berfikir dengan waras dan mabuk sehingga mewujudkan perhubungan yang merancang nafsu berahi antara lelaki dan perempuan. Hal ini juga boleh berlaku disebabkan faktor yang lain. Oleh itu, melembutkan suara dan gaya percakapan adalah tidak dibenarkan sama ada bagi lelaki atau wanita. Percakapan di antara kedua-dua belah pihak haruslah bukan di dalam nada suara yang menggoda dan dengan melembutkan kata-kata dan butir bicara. Tetapi percakapan sebaliknya haruslah dituturkan dengan nada yang biasa seperti percakapan yang biasa digunakan seharian. Namun percakapan tersebut harus tetap menjaga tutur sopannya. Nada dan gaya percakapan yang terlalu lemah lembut atau manja boleh menarik minat dan perhatian di antara berlainan jantina. Allah berfirman yang bermaksud, oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya menaruh tujuan buruk kepada kamu dan sebaliknya berkata-katalah dengan kata-kata yang baik, sesuai dan sopan. Surah Al-Ahzab ayat 32. Justeru jelaslah bahawa bersederhanalah dalam percakapan agar kita tidak terjerumus ke kancah zina.
Bukan itu sahaja, pergaulan yang diharamkan yang lain adalah pergaulan yang dapat membuatkan sepasang lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seks tanpa ikatan pernikahan yang sah. Hal ini amat membimbangkan kita sebagai umat Islam kerana isu ini masih berlaku dan semakin bertambah di negara kita sehingga ke hari ini. Hal ini telah dibuktikan dengan pengumpulan data berkaitan kes pembuangan bayi, kes kahwin di bawah umur dan kes perceraian di mahkamah. Oleh sedemikian, semuanya dapat dihindar bermula dengan tidak berlebihan dalam menghiaskan diri ketika bertemu antara lelaki dan perempuan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu serta janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu dengan semua itu adalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu. Wahai ahlul bait, dan hendaklah membersihkan kamu sebersih-bersihnya daripada perkara yang keji. Apabila adanya pertemuan, maka berhati-hatilah di dalam berhias. Berhiaslah seperti yang telah digariskan oleh syarak supaya dapat mengelakkan diri daripada mengundang nafsu dan syahwat. Kurangkan memakai wangi-wangian bagi wanita kerana wangi-wangian juga turut dapat menarik perhatian lelaki yang menciumnya. Oleh sedemikian, wanita yang tinggi perisai iman dan malunya, maka semakin sederhanalah pula penampilannya. Itu sahaja daripada saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Benarlah penerangan hebat daripada Alisha sebentar tadi. Memang ternyata perkara yang telah dinyatakan oleh Alisha sebentar tadi tentang pergaulan yang diharamkan dalam Islam sedang berlaku di dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini dan semakin lama semakin parah dan semakin menjadi-jadi. Pergaulan bebas berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya kurangnya perhatian dan didikan agama daripada ibu bapa terhadap anak mereka dan pengaruh media masa serta rakan sebaya. Persoalannya, apakah akibat yang akan diperolehi jika kita melakukan pergaulan bebas? Saya menjemput saudari Hadira untuk menerangkan berkaitan tentang hal ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kerana memberi saya peluang untuk membahaskan lagi tentang tajuk kita pada hari ini. Berdasarkan pemerhatian saya, remaja kini kurang mengikut syariat dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan, seterusnya memberi kesan yang tidak diingini. Antara akibat pergaulan bebas ialah banyak berlaku kes rogol dan sumbang mahram. Jenayah rogol ini bukan sahaja memberi impak kepada fizikal seseorang individu, malah memberi impak yang lebih besar kepada mental mereka. Masa yang diambil oleh seseorang individu untuk melumpuhkan trauma yang mereka alami mengambil masa yang lama, bukan sahaja puluhan tahun, mungkin selama-lamanya. Jenayah zina yang berleluasan dalam masyarakat menyebabkan banyak berlaku kes pembuangan bayi di mata-mata tempat dan bilangan anak tidak sah taraf turut bertambah dari tahun ke tahun. Mengikut statistik pendaftaran kelahiran, seramai 25,567 anak tidak sah didaftarkan dengan JPN sejak 2019 sehingga Januari tahun 2020, termasuk bagi perkahwinan yang tidak mencukupi 6 bulan. Sehubungan dengan itu, rakan-rakan, tersebarnya penyakit-penyakit yang membawa maut disebabkan oleh hubungan seks bebas antara lelaki dan perempuan seperti penyakit AIDS. Selain itu, ia turut menyebabkan berlaku kemerosotan pelajaran. Bagi pelajar yang kerap bersosial dan sering berpasangan, yang keluar berpasangan tanpa sebarang ikatan yang sah, mereka ini mudah terjerumus kepada perkara-perkara yang merosakkan akhlak. Tingkah laku ini boleh menukarkan tumpuan utama pelajar kepada pelajaran dari lebih peka kepada berseronok dan menghabiskan masa dengan berpacaran dengan pasangan mereka. Meskipun kita terpaksa akur dengan dunia yang kian berubah dan bergerak pantas, usahalah mudah dan lalai daripada tanggungjawab yang telah diamanahkan sebagai pelajar. Itu sahaja perkongsian tentang akibat yang boleh berlaku kepada kita. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas penerangan saudari Hadir yang cukup mantap sebentar tadi. Setiap perbuatan kita di dunia pasti akan soal di akhirat dan dibalas sama ada cepat atau lambat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang membawa maksud. Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk berimbang amalan makhluk pada hari kiamat.
maka tidak ada diri siapa akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, percaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Surah Al-Anbiya ayat 47. Sudah banyak kali kita mendengar pengaruh raka sebaya juga menjadi faktor berlaku pergaulan bebas tanpa batasan. Para remaja yang lemah imannya dan kurang cerdik akalnya akan mudah dipengaruhi oleh rakannya yang mempunyai akhlak yang buruk. Apabila remaja tersebut mempunyai sifat seperti di atas, memang tidak mustahil berlakunya pergaulan bebas dan mempunyai akhlak yang buruk sebab tiada pegangan iman yang kukuh dan juga tidak mahu dianggap kolot oleh oleh rakannya yang lain. Namun tahukah anda bahawa menghindari pergaulan bebas itu bukanlah sesuatu yang kolot, malah perbuatan itu mendatangkan banyak hikmah kepada diri sendiri. Saudari Alia, bolehkah anda menerangkan hikmah menjaga adab pergaulan antara lelaki dan wanita? Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk meneruskan perbincangan forum ini. Selanjutnya, saya akan mengulas tentang hikmah-hikmah menjaga adab pergaulan. Terdapat banyak hikmah yang dapat kita peroleh sekiranya istiqamah dalam menjaga adab pergaulan. Antaranya ialah dapat menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang mendatangkan mudarat. Dalam Islam atau lebih terperinci iaitu ilmu akhlak, terdapat satu sifat yang menjadi teras kepada ajaran Islam yang dikenali sebagai sifat malu atau dalam bahasa Arab disebut al-haya. Sifat malu ini mendorong manusia untuk tidak melakukan perkara yang dibenci atau tercela. Bahkan Islam sangat mementingkan sifat malu kerana ia mengukuhkan lagi pegangan akidah dan memandu pelaksanaan ibadah seorang Muslim. Perkara ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, malu dan iman sentiasa bersama. Apabila salah satu ini dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Riwayat Al-Hakim. Sesuatu kemungkaran yang berlaku sebenarnya disebabkan oleh tiadanya sifat malu dalam diri manusia menyebabkan seseorang berani melakukan maksiat secara terang-terangan, baik di khalayak ramai apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya di sini mahu mengingatkan bahawa malu ini adalah sebahagian daripada fitrah seorang wanita yang mendorong mereka untuk memelihara kehormatan dirinya dan batas pergaulan apabila berhadapan khalayak masyarakat. Sifat itu juga membantu mereka menghindarkan diri daripada perkara-perkara negatif. Jelaslah bahawa sifat ini perlu ada pada semua umat Islam, khususnya wanita, kerana ia bagaikan perhiasan agar kita sentiasa sedar dan dapat menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang mendatangkan mudarat dalam kehidupan seseorang. Di samping itu, menjaga adab pergaulan juga dapat meletakkan martabat manusia sebagai khalifah bumi dan membezakan antara manusia dan haiwan. Dalam Al-Quran telah menceritakan kejadian Nabi Adam adalah dimuliakan, malahan pelantikan Nabi Adam sebagai khalifah juga adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Kesempurnaan dijadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi membawa maksud yang mendalam. Manusia seharusnya merenung sejauh mana mereka telah menjalankan amanah tanggungjawab dan peranan sebagai seorang khalifah. Seringkali kita membicarakan persoalan berkenaan khalifah, tetapi sejauh mana kita mengetahui tugas selaku khalifah? Setiap pencipta itu mempunyai rahsia tersendiri, namun dalam pensyariatan agama Islam yang suci ini, manusia tidak mampu menilai tujuan dan sebab sesuatu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mampu melaksanakan tanggungjawab dan tugas tanpa membantah kerana malaikat turut bersujud kepada Nabi Adam apabila diarah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih penting lagi, Allah SWT telah menegaskan tentang kesempurnaan kejadian manusia merupakan makhluk yang paling istimewa berbanding ke semua makhluk yang lain. Hal ini menunjukkan bahawa meskipun makhluk lain seperti binatang diciptakan oleh Allah mempunyai kelebihan, namun ia tidak dapat menandingi kelebihan yang ada pada manusia. Malahan, kelebihan akal yang dikurniakan kepada manusia adalah salah satu bentuk tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Dengan akal, manusia dapat membezakan mana yang baik dan buruk. Contohnya, manusia boleh memikirkan bahawa pergaulan bebas adalah perkara yang sangat dilarang dan boleh mendorong kepada perbuatan yang keji. Oleh hal yang demikian, apabila dapat berfikir dengan baik bahawa zina itu merupakan perkara yang mungkar dan tidak akan mendekatinya lagi, maka kita telah berjaya menjalani tanggungjawab sebagai seorang khalifah bumi yang layak di hadapan masyarakat juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali daripada saya ialah menjaga adab pergaulan dapat membentuk manusia menjadi beradab dan
tinggi tata susilanya. Seperti yang diketahui oleh semua, akhlak atau adab ialah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak seperti sabda baginda SAW yang bermaksud, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian, hubungan manusia dengan pencipta bukan sahaja mencakupi masalah akidah dan ibadat, bahkan juga merangkumi akhlak. Ia bermaksud hadirnya perasaan manusia terhadap pengawasan Allah SWT dalam setiap perbuatan dan tingkah laku sesama manusia. Contohnya, hari ini kita telah menyaksikan akhlak semakin musnah dalam pendidikan jati diri oleh sebahagian masyarakat. Akhlak bagaikan sudah tidak penting bagi segelintir manusia, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Media banyak memaparkan berita tentang pelacur, maksiat terang-terangan dan pembuangan bayi yang kejam. Inilah akibat lunturnya adab kesopanan dan tata susila apabila jiwa insan tidak disuntik pendidikan akhlak walaupun memiliki kelulusan akademik yang tinggi. Justru itu, jelas akhlak ialah cerminan diri seseorang itu mempunyai ilmu dan adab. Jiwa yang subur dengan ilmu akan berusaha mencari redha Allah dan sentiasa berwaspada dengan azab serta hukuman perbuatan buruk terhadap Allah dan makhluk lain. Sebagai contoh, kita perlu menjaga adab pergaulan dengan semua yang bukan mahram agar kita layak menjadi insan yang beradab dan tinggi tata susila. Dengan ini, kepekaan kepada kehidupan akhirat inilah menjadikan seseorang mudah untuk patuh kepada undang-undang dan hukuman yang mengikat masyarakat sejahtera. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Alia. Hebat sungguh hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaannya dan sentiasa yakin bahawa setiap yang berlaku pasti akan ada hikmahnya. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung majlis. Saya untuk membuat kesimpulan berdasarkan perbincangan antara ahli-ahli panel sebentar tadi. Pergaulan bebas ini memberi impak yang negatif berbanding positif dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Individu tersebut akan terjerumus ke arah penzinaan. Masyarakat pula terpaksa menahan malu melihat kedangkalan individu ini dalam menyelesaikan masalah mereka seperti membuang bayi, dan negara pula terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk memperuntukkan untuk membina tempat perlindungan bagi remaja perempuan yang mengandung anak luar nikah dan bayi yang dibuang. Semua ini tanpa kita sedari hanya satu aktiviti yang melibatkan seluruh pihak di sesebuah negara. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan penting dan sebaik-baiknya, kerana jika aktiviti pergaulan bebas tidak dibendung, pastinya masalah yang lagi besar akan menimpa individu, masyarakat dan juga negara. Justru sebagai umat Islam, kita haruslah mengambil inisiatif dengan lebih mempelajari agama Islam dan mengukuhkan iman kita agar tidak terpesong daripada landasan yang benar. Kesimpulannya, pergaulan bebas tidak akan terjadi jikalau semua pihak membanting tulang mencegah aktiviti ini daripada berluasa dan tiada sifat pentingkan diri dalam diri mereka. Kita haruslah mencegah perkara ini daripada ia terus merosakkan akhlak remaja kita, akhlak masyarakat kita, dan janganlah kita tunggu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan bencananya. Wallahu alam. Okey, nampaknya itulah penutup untuk forum kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menghadiri dan meluangkan masa anda untuk mendengar forum ini.